Assalamualaikum. Ustazah ingin membaca buku bertulisan Jawi, iaitu buku Siri Sahabat Hutan. Gagak mahu menjadi cantik. Seekor gagak melihat beberapa ekor burung merak dan berasa kagum dengan kecantikan mereka. "Saya seekor gagak yang hodoh," katanya. Dia pun mengambil beberapa helai bulu burung merak yang gugur dan lekatkan pada badannya. "Kini saya lebih cantik daripada kamu semua," kata gagak kepada rakan-rakannya. Dia pun menyertai kawanan burung merak. Burung merak menyedari bahawa dia kelihatan berbeza daripada mereka, lalu mematuknya. Tiba-tiba bulunya gugur dan jatuh. Dia pun kembali semula kepada rakan-rakannya. Namun mereka kecewa dengan sikapnya lalu meninggalkannya. Pengajaran daripada kisah ini ialah kecantikan itu bukanlah dari segi fizikal semata-mata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ingin membaca Teroka Sains 2. Peliknya cara ikan paus tidur. Ikan paus yang bersaiz sebesar bas sekolah ini dilihat tidur dalam keadaan statik dan menegak secara berkumpulan sebanyak 5 hingga 6 ekor. Ikan paus dikatakan tidur sekejap sahaja dalam sehari, iaitu antara 10 hingga 15 minit berhampiran dengan permukaan air. Lantas menjadikan ikan paus antara haiwan yang sangat kurang tidur. Besarnya mus ini. Mus adalah spesies haiwan terbesar dalam keluarga rusa. Tingginya mampu mencecah 6,5 kaki. Mus jantan sangat senang dicap dari jauh hanya melalui tanduknya yang sangat besar dan unik. Saiznya tanduknya boleh mencecah 6 kaki lebar dari hujung ke hujung. Neck mole rat. Walaupun rupanya agak kurang menyenangkan, kulit merah jambu, berkudut, tidak berbulu dan gigi besar yang menonjol keluar. Tikus ini mempunyai sifat yang sangat luar biasa hebat. Sangat jarang terkena kanser, tidak rasa sakit pada kulitnya. Dapat bertahan sehingga 18 minit tanpa oksigen. Tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan dan dapat hidup lebih daripada 30 tahun berbanding tikus biasa yang hanya boleh hidup tidak lebih dari 6 tahun. Sekian. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Saya ingin membaca ensiklopedia pertama saya. Air berada di mana-mana sahaja. Manusia minum air. Ikan pula tinggal di dalamnya dan mau mandi dengannya. Apa itu air masin? Air yang didapati di dalam laut dipanggil air masin. Udang karang, ikan paus, ikan lumba-lumba, kepah dan tapak Sulaiman adalah di antara sebilangan kecil haiwan yang tinggal di dalam laut. Air di mana sahaja. Air menitik, mengalir dan memercik dan boleh mengalir kuat seperti sungai yang deras atau boleh juga menjadi tenang seperti tasik.
Semua benda hidup memerlukan air untuk membesar. Ikan seperti saya hidup di dalam air. Apa itu air tawar? Air di tasik, kolam, sungai, jurang dan payah semuanya dipanggil air tawar. Pelbagai jenis ikan reptilia dan amfibia hidup di dalam air tawar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ingin membaca buku kisah-kisah daripada Al-Quran dan Hadis. Kisah Hawa teman Adam alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari seorang diri dan daripadanya dijadikan isterinya, dan yang membiakkan dari keduanya lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan namanya, serta peliharalah hubungan kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Nabi Adam alaihissalam berasa sunyi tinggal seorang diri di dalam syurga. Allah Maha mengetahui isi hati Nabi Adam. Allah Maha memberikan Nabi Adam teman. Allah mewahyukan malaikat Jibril supaya mencabut satu daripada tulang rusuk Nabi Adam ketika baginda sedang tidur dan disalutkan dengan daging. Apabila Nabi Adam terjaga daripada tidurnya, Hawa sudah berada di sisinya. Allah mengahwinkan Nabi Adam dengan Hawa. Nabi Adam dan Hawa tinggal bebas dalam syurga. Info: Jibril ialah makhluk yang dijadikan daripada cahaya, iaitu nur. Ia adalah antara 10 malaikat yang wajib diketahui. Tugasnya ialah menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sekian, terima kasih. Seorang pengembara tiba di sebuah kampung. Penduduk kampung ketakutan melihat pengembara itu. Mereka terus berlari pulang ke rumah. Pengembara berasa hairan melihat kejadian itu. Dia pergi menemui salah seorang penduduk kampung. Saya hanya mahu mencari tempat bermalam dan makan, kata pengembara kepada seorang penduduk kampung. Penduduk di situ. Tidak ada makanan di sini, kata orang itu. Pengembara berasa terkejut mendengar kata penduduk itu. Dia mendapat akal. Dia mengeluarkan barang-barang yang dibawanya. Saya hendak
masak sup batu untuk kita semua, kata pengembara. Bau sup mula memasuki hidung penduduk kampung. Mereka pun membuka pintu dan tingkap. Mereka berasa terliur akan bau sup itu. Ketakutan penduduk kepada pengembara sudah menghilang. Wah, sedap ya sup ini. Sungguh istimewa, kata pengembara. Coba menarik perhatian penduduk kampung. Sup ini akan bertambah sedap kalau... Assalamualaikum, saya akan membaca cerita bertajuk Serigala Menyamar Menjadi Biri-biri. Pada suatu masa dahulu, seekor serigala menyamar sebagai biri-biri bagi mendapatkan makanan dengan lebih mudah. Serigala itu menyelubungi dirinya dengan kulit biri-biri dan berjalan dalam kumpulan biri-biri. Serigala itu berjaya menipu penggembala pada waktu petang. Penggembala mengurung biri-biri di dalam kandang dan serigala itu juga ikut terkurung. Kemudian penggembala datang kembali ke kandang. Dia mahu menyediakan daging untuk esok hari. Secara tidak sengaja, penggembala menangkap serigala yang disangkanya sebagai biri-biri dan mengembelihnya. Moralnya, sekiranya kita mencari masalah lain akan datang kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku cerita yang akan saya baca bertajuk Yang Aisyah, Cinta Ilmu. Pada waktu subuh, hujan turun dengan lebat. Air hujan membasahi kampung badak berendam. Selepas mengerjakan solat subuh berjemaah dengan umi, nenek dan kakaknya, Aisyah Sofia membaca Al-Quran. Suasana semakin sejuk sehingga dia terpaksa memakai baju tebal. Hujan lebat membuatkan matanya terasa mengantuk. Dia merebahkan badan di atas katil. Matanya mula kuyup. Dia menguap beberapa kali. Ubi sudah berpesan supaya tidak tidur selepas solat subuh. Yelah, aku perlu bangun. Aisyah Sofia segera bangun dari katilnya. Dia berdiri di sisi katil dan mula membuat pergerakan badan. Dia menghayun kedua-dua tangannya ke hadapan dan belakang. Kemudian badannya bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia hendak berlari setempat tetapi teringat yang rumahnya lantai papan. Nanti bergegar pula rumah ini. Dia ketawa terkekeh-kekeh seorang diri. Alhamdulillah, segar mataku ini. Aku berjaya melawan syaitan yang cuba menggoda supaya tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suara ceria Aisyah bergema dalam biliknya, tetapi tiada siapa yang mendengar kerana deruan hujan yang kuat mengatasi suaranya yang menyaring itu. Sekian, terima kasih. Dan minggu lepas
ayah, ibu, abang, kakak, adik, dan saya ke negara di sana ada bermacam-macam binatang, ada yang jinak dan ada yang garan. Abang suka kuda belang di dalam kandang, adik pula suka burung. Hewan saya giran melihat burung bising di dalam sarang. Ada juga seekor burung merah bermuncul kuning. Kami di sana sehingga apabila petang awan mendung, kata ayah kita mesti pulang bebaskan Ran. Kami pun tolong ibu. Ibu kemas barang. Bye. Uthman bin Affan pernah memberi sedekah sebanyak 1000 ekor unta kepada fakir miskin.
beliau membelanjakan kesemua hartanya di jalan Allah. Beliau lebih senang meluangkan masa untuk beribadah. Sifat dermawan dan keimanan yang teguh kepada Islam membuatkan beliau dijamin masuk syurga. Habis cerita. Qarun dan hartanya. Suatu ketika dahulu ada seorang lelaki bernama Qarun. Qarun ialah seorang yang sangat kaya. Hartanya melimpah ruah hingga kan peti-peti hartanya terlalu berat untuk diangkat. Walaupun dikurniakan dengan hartanya banyak, namun Qarun tidak pernah bersedekah. Nabi Musa telah beberapa kali menasihatinya agar tidak sombong dengan kekayaannya. Namun Qarun tidak mempedulikan baginda. Malahan dia semakin lega mengumpul hartanya sehingga kan dia lupa untuk beribadat. Kekayaan Qarun menjadikannya terkenal di kalangan penduduk. Terdapat di antara mereka yang inginkan kehidupan seperti Qarun. Namun bagi yang beriman, mereka mengetahui bahawa kesemua harta itu tidak berguna di kemudian hari. Maka penduduk di situ percaya dua kepada pengikut Qarun yang mengejar kekayaan dan pengikut Nabi Musa. Wahai Qarun, bertaubatlah. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dengan hartanya. Kata Nabi Musa kepada Qarun. Qarun dengan angkuhnya berkata, Allah memberi kesemua harta ini kepadaku kerana aku seorang yang berilmu. Pada suatu hari, Qarun hendak memindahkan hartanya. Tiba-tiba bumi terbelah dua dan menelan Qarun dan hartanya. Penduduk-penduduk di situ terkejut melihat kejadian yang menimpa Qarun. Mereka berasa insaf dan lebih beriman kepada Allah. Pengajaran: janganlah bersikap riak dan takbur dan kekayaan yang kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azza Safrina binti Ibrahim. Saya dari kelas 4 Herbat. Saya akan membaca sebuah cerita yang bertajuk Nabi Uzai alaihi salam dan keledainya. Uzai adalah seorang yang alim. Dia mempunyai seekor keledai yang digunakannya untuk bergerak ke merata-rata tempat. Pada suatu hari, dia telah melalui sebuah kota yang sunyi. Semua rumah didapati musnah dan tiada seorang pun yang tinggal di sana. Bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberi kehidupan kepada kota ini yang sekarang ini semuanya telah mati? Uzai berasa hairan. Pada ketika itu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mematikan Uzai dan keledainya. Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan semula Uzai selepas serta 100 tahun. Tetapi keledai yang pernah ditungganginya ke sana ke sini itu tinggal tulang sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatukan tulang-tulang itu diliputi dengan daging yang memberikan nyawa kepada keledai itu. Berapa lamakah kamu telah tinggal di tempat lain? Tanya Allah Subhanahu Wa Taala.
sehari atau setengah hari? Jawab Uzai dengan perasaan bingung. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kamu telah tinggal di tempat lain selama 100 tahun. Namun begitu, dia berasa hairan apabila melihat makanan dan minumannya masih dalam keadaan sempurna dan segar. Melihatkan semua ini berlaku di hadapan matanya sendiri, Uzai menjadi terpegun lalu berteriak, "Aku mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kuasa atas segala sesuatu." Kisah ini diceritakan bagi meyakinkan kepercayaan kita semua kepada hari kiamat dan hidup selepas mati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurulfia Aisyah binti Wan Muhammad Firdaus. Saya dari kelas 3 hebat. Saya akan menceritakan kisah Maryam melahirkan Nabi Isa dari buku 366 cerita dari Al-Quran dan Hadis. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maryam tidak dapat berjalan jauh apabila beliau sudah merasakan kesakitan untuk melahirkan anak. Beliau duduk di bawah sepohon pokok kurma dan melahirkan anak lelaki. Sewaktu melihat anaknya, beliau benar-benar sedih kerana melahirkan Isa alaihissalam tanpa seorang bapa. Beliau lalu berkata, "Aku harap aku akan mati sebelum kejadian ini berlaku." Maryam melahirkan anaknya di celah-celah akar pokok kurma. Beliau benar-benar keletihan selepas melahirkan anak dan dipenuhi dengan tekanan dan ketakutan. Tetapi kemudian beliau terdengar satu suara yang memanggilnya, "Janganlah kamu bersedih. Tuhanmu telah meletakkan sebatang anak sungai di bawah sana." Dan goncangkan batang pokok kurma itu. Pokok itu akan menggugurkan buah yang masak padamu. Makan dan minumlah agar kekuatan serta tenagamu akan pulih. Segala yang kamu lihat ini merupakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan pokok tersebut untuk membekalkan makanan kepadamu. Allah Subhanahu Wa Taala membekalkan Maryam dengan air dari sebatang anak sungai yang kecil di bawah tempat dia berteduh. Allah Subhanahu Wa Taala juga membekalkan Maryam dengan makanan. Untuk seketika, Maryam benar-benar berasa tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala serta keajaiban yang merupakan tanda bahawa dirinya yang soleh dan suci. Surah Maryam ayat 16 hingga 39. Sekian dari cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Hello, my name is Nofarsha Safia binti Nofitau, Kelas 1 Rajan. Today I'm reading the book story, Boy Defeats Bugla. Shimei was a 10-year-old boy. He and his family lived in a quiet area in Cajun. It was 10 in Jason. The houses in the area were big. The gardens were also big. He had one sister by the name of Ahu. She was 4 years younger than he was, so he had to take care of her. He must protect her from danger. Jiming's father was a bank manager, so he had to go out many nights and do the banks often held dinners and parties. He had to attend these dinners and parties. Sometimes his wife went with him, so dear. 2 children will live alone at home. His father said to him, "You are a big and strong boy now.
You can look after the house, and your little sister lock all doors. Don't open the door to strangers at night. His mother said the same thing to go to sleep earlier. We Ahun leave the lights on in the hall. On the nights their parents were out swimming and his sister watched television. Sometimes they play computer games. Ahun was good at playing computer games. She was better than her brother. She would say, "Man, I won again." Last Sunday, she and Ahun were at home buying roses. Their parents went to a bank dinner. Sometimes their cousin Sally came to be with them. Then she would go home at midnight. She lived on the next road. She had a car, so she drove back to her house. Bye. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Raisya Dahlia Kaisara. Kelas 3 Tekun. Tajuk buku cerita saya ialah Gajah dan Ketam Emas. Saya suka membaca kerana membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya. Dahulu, seekor ketam emas tinggal di sebuah tasik di Himalaya. Ketam itu sangat besar dan mampu menyelam gajah. Semua haiwan takut untuk mendekati tasik tersebut. Di hutan berhampiran ada seekor gajah yang gagah dan berani. Dia ingin menghapuskan ketam itu. Gajah pun pergi ke tepi tasik bersama isterinya dan gajah-gajah lain. Ketika ketam emas melihat gajah, dia berenang ke permukaan air dan menangkap kaki gajah menggunakan sepetnya. Gajah berusaha menarik ketam emas ke tebing sungai manakala ketam emas pula berusaha menarik gajah ke dalam air. Melihat keadaan itu, gajah-gajah lain berasa cemas lalu melarikan diri. Apabila semua gajah melarikan diri, gajah berkata kepada isterinya, "Janganlah kamu meninggalkan saya." Isterinya berkata, "Saya tidak akan sesekali meninggalkan kamu. Malah saya akan menolong kamu." Isteri gajah segera membantu suaminya menarik ketam emas ke tebing sungai. Mereka berjaya menarik ketam emas lalu memijaknya. Akhirnya tamatlah riwayat ketam emas di tepi tasik itu. Itu saja cerita saya. Sekian, terima kasih. Hi, Assalamualaikum. I am Wan Nurul Imtiaz from class 6 Sabat. Today I am going to read a book for my younger sister. The title of the book is Space. Let's read. The dark area outside the Earth, where the sun, moon, and other planets are, it's called space. The solar system is made up of the sun, moon, stars, planet, and other heavenly bodies such as asteroid and meteor. The sun is a star which is nearest to the Earth. It is much bigger than the Earth. The moon is the second brightest object in the sky after the sun. The moon goes round the Earth once in a month. Stars are twinkling objects in the sky, which are full of gas and heat. Planets are heavenly bodies which move around the sun.
There are 8 planets in the solar system. Mercury is the first planet and the closest to the Sun. Venus is the second planet after the Mercury. In many ways, it is similar to the Earth. Earth is the second planet, a third planet. It is the planet on which we live. Mars is the fourth planet of the solar system. It is the fifth planet from the Sun and the largest planet in the solar system. Saturn is the sixth planet from the Sun and the second largest planet in the solar system after Jupiter. Uranus is the seventh planet from the Sun. It is a giant ball of gases and liquids. Neptune is the eighth planet from the Sun and the fourth largest planet in the solar system. Early, Pluto was thought to be a planet, but now due to its small size, it is called the dwarf planet. Bye everybody, take care. Rahmatullahi wabarakatuh. My name is Wan Hasha Aimi binti Wan Muhammad Haizul. I'm from Jihebat. I want to read the short story about the cunning jackdaw. God Jupiter wanted to choose the most beautiful bird and make him the king of all birds. All the birds wanted to be the most beautiful and become king of all birds. A jackdaw knew that he was an ugly bird, so he collected the feathers of his friends and stuck them on his body. Now I have become the most beautiful, the jackdaw thought. God Jupiter chose the jackdaw as the king. All the birds were angry with him. They started pulling out their feathers from his body. The jackdaw became ugly again. That's all. Thank you. Bye. Mereka terpaksa melalui sebuah kawasan hutan. Saya takut akan binatang buas, kata Razman. Jangan takut, kita kan berdua. Jika kamu dalam bahaya, aku akan tolong kamu. Kalau aku pula dalam bahaya, kamu tolong aku. Ucap Razif. Kaulah kawan aku yang sejati, Razif. Sekarang aku tak takut lagi, kata Razman. Tiba-tiba muncul seekor beruang hitam yang besar dari dalam hutan. Razif terlupa akan janjinya. Dia terus berlari dan memanjat sebatang pokok. Razman tidak sempat untuk memanjat pokok. Nasib baik dia teringat akan kata-kata umatnya. Beruang tidak akan menyerang orang yang sudah mati. Dia pun terus berbaring di atas tanah, berpura-pura mati. Beruang itu menghampiri Razman. Ia menyangka yang Razman benar-benar telah mati, lalu pergi dari situ. Melihat kejadian itu, Razif pun turun dari pokok. Kau bernasib baik, kau tak takutkah semasa beruang itu menghampiri muka kau? Tanyanya. Tidak, aku tak takut. Beruang itu sempat berbisik kepada aku, kata Razman. Betulkah apa kata? Cepatlah beritahu aku, desak Razif. Beruang itu menasihati aku supaya jangan percaya pada kawan yang meninggalkan kita semasa kita dalam kesusahan, kata Razman. Kemudian dia berlalu pergi. Nilai mulia. Kawan sejati ialah kawan yang
bersama dalam senang dan susah. Sekian.